Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nik Muhammad Luqman Akili bin Muhammad Apandi. Nombor matrik 048587. Saya dari kumpulan 13. Okey, untuk bahagian saya, dua hukum yang saya dapat keluarkan iaitu ada dua. Yang pertama, hukum tidak sah. Tidak boleh mengorbankan haiwan korban yang mempunyai aib sekalipun haiwan tersebut bunting. Okey. Maknanya kita ni tidak boleh menjadikan sesuatu haiwan itu sebagai haiwan korban sekiranya haiwan tersebut mengalami kecacatan ataupun aib sekalipun ianya bunting. Okey. Walaupun bunting, dia tidak dapat buntingnya itu tidak memadai dengan kecacatannya. Okey, makanya tidak boleh juga. Okey, yang kedua, hukum harus. Boleh mengorbankan haiwan korban yang mempunyai kecacatan pada bahagian yang tidak dimakan. Okey. Kita ni boleh mengorbankan sesuatu haiwan itu yang mengalami kecacatan sekiranya kecacatan itu tidak berlaku pada bahagian yang kita makan. Okey, contohnya contoh mudah, lembu yang ekornya putus, tanduknya patah, telinganya terbelah, maka ia dibolehkan oleh syarak. Okey, sekian, terima kasih. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Ikhwan Hafizi bin Cik Muhammad Rabbi, nombor matrik 049262. Jadi saya akan menyambungkan perbentangan daripada sahabat saya. Okey, hukum seterusnya yang ada dalam kitab Adiyat ini, kitab sembelihan, ialah harus. Yakni harus memandulkan binatang yang dimakan ketika binatang itu kecil. Yakni boleh kita mengkhasikan binatang itu, tapi mestilah sewaktu binatang itu kecil. Dan mestilah binatang itu adalah binatang yang boleh dimakan. Dan yang mendatangkan faedah kepada diri binatang itu dan kepada manusia sendirilah. Contohnya seperti penternak yang mahukan daging, isi daging yang lebih. Jadi diharuskan ke atasnya mengkhasikan binatang ataupun memandulkan binatang tersebut. Okey, yang seterusnya adalah haram. Yakni haram memandulkan binatang yang tidak dimakan. Sebaliknya daripada yang haruslah, maknanya binatang yang tidak boleh dimakan adalah haram untuk mengkhasikannya, kerana ianya tidak mendatangkan faedah dan juga sebenarnya mendatangkan kecelakaan kepada binatang itu sendiri, kepada haiwan itu sendiri. Jadi hukumnya adalah haram bagi binatang yang tidak boleh dimakan. Seterusnya adalah wajib niat pada sembelihannya, sama ada ianya diwakilkan ataupun tidak. Jadi niat dalam sembelihan ini merupakan syarat berlakunya penyembelihan itu, sama ada ianya wakil ataupun tidak. Contohnya sahaja aku melakukan penyembelihan ini ataupun sahaja aku mewakilkan penyembelihan ini kerana Allah Ta'ala. Macam itulah. Contoh, sebagai contoh. Dan seterusnya adalah haram dia dan tanggungannya memakan sesuatu daripada sembelihan yang telah dinazarkannya. Yakni haram bagi penyembelih ataupun wakilnya yang memakan wakil penyembelihan ini, penyembelih inilah haram makan daging sembelihannya kerana telah dinazarkannya, kerana ia telah dikhususkan ke atas nazarnya sendirilah. Jadi tidak bolehlah seseorang itu memakan daging sembelihan yang telah dinazarkannya. Dan jika dia ataupun tanggungannya memakan daging tersebut, maka wajib ke atasnya untuk menggantikan semula daging tersebut. Kerana ia telah dinazarkan, jadi tidak bolehlah dimakan daging itu. Jadi yang seterusnya adalah, yang terakhir daripada saya, adalah haram.
Ini haram melakukan sembelihan pada dirinya ataupun orang lain dalam keadaan murtad. Jadi dalam keadaan kita murtad ataupun seseorang itu murtad, tidak dibolehkan ataupun haram baginya untuk melakukan penyembelihan. Sama ada dia adalah wakil, menjadi wakil ataupun penyembelihan ke atas dirinya sendiri. Kerana Islam juga merupakan salah satu syarat untuk melakukan penyembelihan. Jadi itu saja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Zakwan bin Azhar, nombor metrik 049377 dari Diploma Syariah SEM 6. Saya akan bentangkan tentang tajuk Adhiyah, iaitu korban. Yang pertama, hukum sunat dalam kitab pengarang menyebut hendaklah dia bersedekah dengan 1/3 kepada fakir dan miskin daripada muslimin dan diberi hadiah 1/3 kepada orang kaya daripada muslim. Sunat, hukum sunat daripada orang yang buat ibadah kurban, dia sunat bersedekah 1/3 dekat fakir miskin daripada kalangan muslimin dan juga 1/3 kepada orang kaya daripada muslimin. Yang kedua, makruh, iaitu pengarang menyebut tidak harus diberikan sesuatu daripada daging korban kepada fakir dan miskin yang kafir zimmi. Seterusnya ialah haram, yakni tidak sah jika tuan sembelihan menjual sesuatu daripada dagingnya atau bulu atau kulitnya. Dagingnya tu balik kepada dagingnya, iaitu daging sembelihan tersebut. Tak boleh jual. Bulu pun dan juga kulit. Seterusnya ialah haram juga jika ia diberikan upah kepada penyembelih. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama diberi Muhammad Razak Haikal bin Muhammad Syukur. Nombor metrik 048624. Pengajian Islam Syariah. InsyaAllah pada kali ini saya akan membincangkan serba sedikit berkenaan tajuk Al-Adhiyat di dalam kitab Matla'ul Badrain. Baik, terdapat beberapa hukum yang dapat saya keluarkan di bawah tajuk saya ini. Okey, saya dapat keluarkan 3 hukum. Yang pertama, wajib seseorang yang melakukan penyembelihan itu bersedekah dengan daging yang mentah dan basah kepada fakir miskin. Hukum yang kedua, sunat kepada orang itu untuk makan daripada hasil korban yang dia lakukan. Dan yang terakhir, afdal seseorang itu bersedekah kepada fakir dan miskin semua daging korban kecuali beberapa suap sahaja untuknya. Baik, sekian saja daripada saya. Harap anda semua boleh faham dengan penerangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Ismail, nombor metrik 048839. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan bagi kumpulan kami, iaitu dalam kitab Adhiyah pada muka surat 81 dan 82. InsyaAllah. Okey, itu saya akan terangkan bermula dan harus baginya dihadiahkan dia atau perbuatkan timba atau khaus atau lapik duduk.
Okey, ada hukum di sini iaitu harus kita memberi kepada penyembelih itu sebagai hadiah ataupun sedekah. Okey, dan juga kita boleh jadikan sebahagian daripada anggota haiwan itu sebagai timba atau haus ataupun lapik duduk yang boleh digunakan kepada dan dihadiahkan kepada penyembelih supaya supaya dapat digunakan dalam penyembelihan. Okey, seterusnya, dan tidak sah diperbuat adhiyah bagi orang yang hidup tiada dengan izinnya. Iaitu tidak sah penyembelihan tanpa izin tuannya yang masih hidup. Tetapi harus sekiranya orang itu adalah walinya. Iaitu sama ada bapa ataupun datuk ataupun neneknya. Selain daripada itu tidak dibenarkan ataupun perbuatan penyembelihan itu tidak sah. Okey. Dan tidak sah pula diperbuat adhiyah bagi orang yang mati jika tiada ia wasiat dengannya. Dan kita juga tidak boleh melakukan penyembelihan bagi orang yang telah mati. Perbuatan itu tidak sah. Tetapi kecuali ianya telah diwasiatkan sebelum orang itu meninggal dunia. Seterusnya, dan wajib atas orang yang membuat adhiyah bagi mayat dengan izinnya, ia bersedekah dengan sekaliannya. Seterusnya, wajib kepada orang yang melakukan penyembelihan bagi orang yang mati tadi untuk mengagihkan atau mensedekahkan semua bahagian itu kepada orang lain, dan tidak boleh diambil sedikit pun daripada bahagian itu untuk dirinya ataupun untuk tanggungannya, iaitu anak-anaknya. Okey, saya rasa penjelasan ini sudah cukup jelas. Itu sahaja daripada saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.